الحمد لله القائل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah Jumaat pada hari ini. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khutbah hari ini bertajuk Binalah kasih sayang dengan ukhuwah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada masa kini umat Islam menghadapi pelbagai cabaran. Cabaran terbesar hari ini ialah isu perpecahan umat. Ia merupakan cabaran seluruh dunia amnya dan Malaysia khasnya. Cuba tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian fikirkan, mengapakah umat Islam masa kini amat sukar untuk bersatu? Apakah menjadi batu penghalang ke arah kesatuan umat Islam? Sedangkan kita beriman dengan Allah yang satu dan pegang kepada agama Islam yang satu. Seruan penyatuan umat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini cukup jelas untuk umat Islam memahami betapa pentingnya berpegang teguh kepada dasar akidah Islam sebagai kunci penyatuan umat. Walaupun berbeza pandangan dalam berbagai isu, namun selagi perbezaan itu tidak melanggar batas akidah dan syariat, seharusnya umat Islam kekal bersatu dan bersaudara. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Yasrib, Madinah, antara perkara terawal yang baginda lakukan ialah mengikat umat Islam dengan ikatan kasih sayang dan persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Dalam peristiwa ini, bagaimanakah baginda boleh menyatukan hati kedua-dua kaum ini? Apakah rahsia yang baginda lakukan sehingga kaum Ansar dan Muhajirin boleh bersatu walaupun mereka datang dari latar belakang kaum yang berbeza? Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jawapannya antara nasihat Nabi SAW itu untuk membina ukhuwah dan melahirkan rasa kasih sesama Muslim ialah, yang pertama, kita hendaklah bersikap ramah dengan memberi salam. Assalamualaikum.
sentiasa bertegur sapa dan bertanya kabar sesama kita, agar ikatan ukhuwah sentiasa terjalin dan berterusan. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Afshu salam bainakum." Kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku beritahu dengan suatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah, ucapkanlah salam di antara sekalian. Riwayat Muslim. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan hadis ini dapat disimpul bahawa salah satu amalan yang mendorong perasaan mencintai sesama Muslim ialah memberi ucapan salam kepada sesama Muslim. Kalimah salam merupakan satu ucapan doa kesejahteraan dan keselamatan untuk saudara se-Islam yang akan menjadi magnet menarik keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Institusi masjid dan surau boleh berperanan untuk menghidupkan budaya murni ini melalui kempen memberi salam, program ukhuwah, diskusi dan lain-lain. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk mengikat kasih sayang bagi hubungan ukhuwah di antara kita, yang kedua, pembinaan ukhuwah dan kasih sayang boleh dicapai apabila kita berlapang dada untuk sentiasa memaafkan saudara se-Islam kita yang lain. Kita memahami bahawa manusia tidak lari dari melakukan kesalahan. Sikap memaafkan kesalahan orang lain amat digalakkan di dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40 yang dinyatakan pada awal khutbah ini bermaksud, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi setiap yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim. Ketika peristiwa pembebasan kota Mekah, Fathul Makkah, tidak berlaku pertumpahan darah dalam kalangan orang Islam dan penduduk Mekah. Bahkan Nabi dan para sahabat menunjuk akhlak yang mulia terhadap kaum musyrikin Mekah, walaupun dahulu mereka pernah menyeksa dan menghina baginda dan para sahabat. Bahkan Wahsy yang telah membunuh bapa saudara baginda iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan Uhud juga baginda sallallahu alaihi wasallam maafkan. Akhlak yang begitu indah ini menyebabkan mereka memeluk Islam secara beramai-ramai. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kasih sayang untuk mengikatkan ukhuwah di antara kita, yang ketiga, bersegera memberi pertolongan dan bantuan kepada yang memerlukan pada bila-bila masa, terutama orang yang mempunyai hubungan persaudaraan paling dekat dengan kita. Pertolongan yang kita berikan dengan penuh keikhlasan mampu menyatukan hati manusia. Bahkan Nabi SAW amat menggalakkan kita untuk menolong meringankan beban saudara kita yang lain dalam berbagai bentuk pertolongan, sama ada menyumbangkan pakaian, makanan, minuman dan lain-lain lagi. Pertolongan kita ini akan merapatkan lagi ukhuwah sesama kita. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala ghurj
kasahullahu min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman 'ala al-ju' at'amahu Allahu min sima'il jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman 'ala dhama'in saqallahu minar rahiq al-makhtum. Mana-mana muslim yang mengenakan pakaian untuk muslim yang lain yang telanjang, Allah akan memakaikannya dari pakaian hijau syurga. Mana-mana muslim yang memberi makan seseorang muslim yang sedang lapar, Allah akan memberinya makan dari buah syurga. Dan mana-mana muslim yang memberi minuman kepada orang muslim yang dahaga, Allah akan memberinya minuman dari Rahiqul Maktum, minuman dari syurga. Riwayat Abu Daud. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, peranan masjid sebagai nadi penyatuan ummah. Peranan masjid sebagai nadi persatuan ummah amat penting untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Masjid seharusnya menjadi penggerak utama menyatu ummah dengan mengajak pelbagai pihak seperti Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, surau-surau persatuan penduduk, NGO dan lain-lain untuk menganjurkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, majlis khatam beramai-ramai, pemeriksaan kesihatan percuma, derma darah dan lain-lain yang bertujuan untuk ahli masyarakat dan komuniti setempat bertemu dan beramah mesra hingga menjalinkan ukhuwah dan kemesraan sesama masyarakat. Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang saling membantu dan berkasih sayang seperti mana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan satu apa jua. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jauh, rakan sejawatan, musafir yang terlantar serta hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya, kasih sayang yang akan mengikatkan hubungan ukhuwah di antara kita. Yang kelima, perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Dialah yang berkuasa menyatu hati-hati manusia. Sebagai seorang yang beriman, pergantungan harap kepada Allah Subhanahu wa taala wajib diberikan sebagai talian hayat terakhir menyatukan umat selepas segala usaha penyatuan telah dilaksanakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Dialah yang menyatu padukan di antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati-hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati-hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk jadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah bersikap ramah terhadap orang-orang Islam, terhadap orang-orang lain dengan membiasakan diri mengucap dan menjawab salam, sentiasa bertegur sapa dan bertanya khabar sesama kita agar ikatan ukhuwah sentiasa terjalin dan berterusan. Yang kedua, umat Islam hendaklah berlapang dada untuk sentiasa memaafkan saudara se-Islam kita yang lain yang merupakan tuntutan dalam Islam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-Nya yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga,
Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam hendaklah menjadi masjid sebagai tempat penting untuk membina umat yang bersatu padu dan berkasih sayang sesama manusia. Dan yang akhir sekali, yang keempat, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pemimpin umat Islam hendaklah sentiasa menyeru kepada perpaduan, bukannya kepada api permusuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslikhuna baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka demikianlah di antara dua, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa anna qurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, para jamaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan diri, menjaga kebersihan diri dan sekitar. Jagalah penjarakan dan memakai penutup muka untuk mengelak penularan. Elakkanlah kawasan yang sesak, sempit dan sembang secara dekat, terutama sekali jika mempunyai apa-apa gejala yang boleh dikaitkan dengan COVID-19. Patuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi elakkan penularan wabak agar kita terus dapat beramal ibadat dan melaksanakan aktiviti pengimarahan di masjid dan surau, dan dapat bersama-sama beramal di bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi seperti biasa. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi عناية rabbaniyah wa hifdhi iqati samadaniyah jalalata malikana al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Syarifuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma admin al-awada wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata min kali wahdi ahli Selangor Tengku Amir Syah bin Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atin umrahuma mislahin muzaffina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ya aziz ya muntaqim ya jabbar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal musta'afina fi Palestin
Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang diinayai serta dizalimi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, Engkau binalah semula keamanan dan kesejahteraan di bumi Palestin agar rakyatnya hidup bahagia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta menjauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabai tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marada wasyada'id wal mihan, wa bika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabi jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.